kita mulakan dengan bacaan hadis-hadis pilihan ya. Jadi pagi ni saya ambil masa untuk kita sama-sama mendengar bacaan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ni berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu. Kelebihan menuntut ilmu. Okey, baik. Antara kelebihan yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menuntut ilmu ini di dalam Sahih Muslim yang menceritakan di dalam sebahagian matanya akan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Okey, ini saya ambil di dalam hadis sahih lah, Sahih Muslim. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Okey, tidaklah suatu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat, dan dinaungi oleh para malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Riwayat Muslim. Okey. Keterangan maksud hadis, keterangan yang hadis yang saya bacakan tadi. Di dalam hadis ini mengandungi pelbagai jenis ilmu, kaedah-kaedah dan adab-adabnya. Antaranya ialah ia menceritakan akan kelebihan keluar menuntut ilmu. Jadi pagi ni kita tak keluar menuntut ilmu, tetapi kita hanya tekan link, tekan Zoom sahaja. Lagi mudah. Orang dulu-dulu nak dapatkan ilmu, dia kena bermusafir, kena pergi menuntut ilmu, bertahun-tahun lamanya. Tapi sekarang ni alhamdulillah, zaman dah canggih. Contohnya ilmu kesihatan, ilmu yang kita nak pelajari hari ni, iaitu Cik D. Jadi kita tekan saja link Zoom ni, kita dapat dengar perkongsian topik hari ni. Gitu. Okey. Keluar menuntut ilmu dan sentiasa sibuk dengan ilmu syar'i, tambah-tambah ilmu agama, dengan syarat ia niat adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syarat ini merupakan syarat untuk setiap ibadah, tetapi menjadi adat para alim ulama mengikat masalah ini dengannya kerana sebahagian manusia mengambil mudah dan lalai terhadapnya, terutama golongan permulaan dan seumpama dengan mereka. Okey, selain itu juga maksud sabda Nabi SAW, tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Jadi bila kita berkumpul macam ni, Allah Taala datangkan kepada kita sakinah, yakni ketenangan. Sebab kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Diliputi ke atas mereka rahmat. Adalah dikatakan yang dimaksudkan sakinah ini ialah di sisi adalah rahmat. Ini yang dipilih oleh Al-Qadhi Iyad, tetapi ia adalah dhaif. Tapi kita boleh
Walaupun hadis ni ada setengah-setengah hadis tu dia dhaif, tapi kita boleh amalkan dia. Disebabkan rahmat telah di anfahkan dengan sakinah, dikatakan juga ia yang dimaksudkan dengan sakinah adalah tamak-ninah dan kemuliaan. Ini adalah lebih baik dan ia juga mempunyai dalil atau petunjuk akan kelebihan berkumpul untuk membaca Al-Quran di dalam masjid. Jika di masjid lah. Jika di dalam Zoom kita berkumpul macam pagi ni, masya-Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah kita dapat ilmu juga. Allah Taala datangkan sakinah, Allah Taala datangkan kurniakan rahmat kepada orang yang berkumpul semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah kita di dalam kelab kecoh sihat online ni. Kenapa kita berkumpul? Sebab apa kita berkumpul? Tak lain tak bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey, baik. Okey, antara fiqh al-hadis yang boleh dikeluarkan pada hadis di atas, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan ke syurga. Ni kelebihan orang yang menuntut ilmu. Tambah orang yang tinggal anak, tinggal keluarga, tinggal kampungnya, semata-mata menuntut ilmu. Lagi-lagilah Allah Taala permudahkan jalannya ke syurga. Kelebihan datang ke masjid untuk mempelajari Al-Quran. Jadi orang yang datang ke masjid, orang yang datang ke kelas-kelas semata-mata untuk mempelajari Al-Quran. Kelebihan datang ke masjid untuk mempelajari Al-Quran. Jadi mana-mana yang ada kelapangan, bolehlah kita sama-sama sama-sama belajar Al-Quran. Okey. Mendapat sakinah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala macam saya cakap tadilah. Orang yang berkumpul bertemu kerana Allah, berpisah juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapat sakinah dan rahmat di sisi Allah. Mendapat perlindungan daripada para malaikat. Ini kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu. Mendapat perlindungan daripada para malaikat. Dikatakan satu hadis, bila kita berkumpul di dalam majlis ilmu, para malaikat ni berdiri kepung sampai ke arasy, nak jaga, mata-mata nak jaga orang golongan kumpulan yang menuntut ilmu, yang ada buat majlis zikir, yang ada baca hadis. Jadi para malaikat jaga, kan? Ini kelebihan. Syarat yang diperlukan untuk semua itu, mendapatkan semua ini, perlulah niat yang betul, bukan niat keduniaan, tetapi kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Hari ini kita sentuh sikit berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada yang hadir pada pagi ini. Jadi saya serahkan mic ini kepada coach yang viral kita, coach yang gorgeous, iaitu coach Aini. Silakan. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semua jumpa lagi kawan-kawan kita untuk masuk dan kita nak mula lagi. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia
kasih Coach Ana yang cerita. Okey, anak saya dah panggil dah mama. Pagi ni biasalah kan, bila suri rumah kan. Panggilan mama tu setiap minit setiap saat gitu. Okey, insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang hadir pagi ni. Selamat datang ke Kelab Kecoh Sihat Online. Tepuk tangan sikit. Terima kasih kepada semua yang hadir pagi ni. Anda luar biasa. Dah sarapan ke belum? Sambil sarapan tu, buka, klik link, ajak kawan-kawan tekan link masuk sekejap. Bayangkan tadi, terima kasih banyak kepada Ustaz Soleh. Setiap pagi sanggup baca hadis kan. Tadi pun kita dah belajar dah pasal ilmu, bila menuntut ilmu ni, macam mana nikmat yang Allah akan bagi. So jom, kita ajak kawan-kawan kita masuk. Tak kira lah dia dekat dapur ke, kalau ada online ni duduk dekat mana kan. Semuanya boleh join kan. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Tengok tu. Kak Rozia hari-hari saya tengok dia pergi jogging. Tekan link juga. Tengok pasang earphone dekat telinga kan. Kak Asmaniza Osman. Walaupun dia adalah seorang misteri. Tak pernah buka video. Berikan tepukan kepada Kak Niza. Dia tak pernah buka video. Kan. Dah setahun dah dia masuk sebenarnya. Tapi tak buka video, tapi tak apa. Terima kasih. Kami faham Terima kasih join juga. Semua yang ada kat sini. Siapa ni? Kak Hanan. Kak Hanan ni host masuk, dia pun masuk juga dah dulu. Kak Hanan, lepas tu Kak Sarau tadi kan. Masya Allah semuanya. Jom. Terima kasih Kak Asna buka video. Kak Aji, thank you yang buka video. Kak Mala, yang ni lagi lah setia, tak pernah orang kata apa tu, ni kan, tak masuk kan. Dia semua ikut tema pink. Orang yang sangat ceria Kak Mala ni kan. Kak Azalina dah buka video. Kan saya semangat, lagi semangat saya. Kalau anda buka video tu tanda kasih sayang anda dekat KKSO ni. So buka video, bagi semangat kat host ni. Coach ni nak bagi ilmu ni pagi ni. Walaupun kami bukan cikgu, kami bukan nak mengajar, tapi niat kami nak sangat bagi ilmu yang kami dah belajar. Macam tu kan. Okay, Masya Allah. Terima kasih banyak. Boleh type dekat komen tu. Type hi. Semua type hi. Ataupun kalau tak pun bagi stiker sikit kat saya. Tanda kasih sayang anda dekat KKSO. Sebab saya tengok makin ramai dah tetamu kat sini yang join. Saya pun sangat bersyukur. Masya Allah. Hari ni diberi tanggungjawab lagi untuk meneruskan kelab kita. Kan? Masya Allah. Okay. Saya nak buat sikit pengumuman. Pengumuman kan. Tidak dibenarkan membuat rakaman suara atau video. Tapi kalau nak ambil gambar tu silakan. No problem. Kalau ada ilmu-ilmu pagi ni kan. Tiba-tiba ni lah nak share kan. Dan saya suka dengan nasihat Coach Ana. Lagi baik tulis dia kata. Lagi lama kita ingat kan. So kalau ada nota, buku ke, exercise tangan. Macam tu. Selamat datang kepada tetamu baru. Thank you. Dan juga kepada tetamu lama pun. Jadi lagilah kami sayang sangat-sangat. Sebabnya tak pernah tak masuk kan dekat KKSO ni. Dan jangan lupa ajak lagi ramai lagi. Ramaikan lagi. Bagi lagi kecoh lagi kelab kita ni kan. Thank you Yang komen thank you. Masya Allah. Terima kasih banyak yang komen. Okey. Tak kenal maka tak cinta. Betul tak? Sebelum saya nak kenal tu saya tengok siapa ada kat sini. Masya Allah ramainya. Ni Encik Farid Rizwan. Terima kasih Encik Farid. Hai Encik Farid. Assalamualaikum. Morning. Tengah bekerja ke apa tu kan? Tengah bekerja ke? Tak kerja. Masya Allah. Ya Allah. Terima kasih Encik Farid. Join juga. Terima kasih. Teruskan sampai habis Masya Allah. Okey. Thank you semua. Okey, jom saya nak teruskan dah ni. Kan? Masya Allah. Terima kasih. Okey, jom. Saya nak memperkenalkan diri saya dulu siapa. Okey, nama saya Noraini binti Mak Zainun. Tiba-tiba bila masuk je kelab ni kan. Dapat satu tanggungjawab terus jadi coach. Jangan ingat coach main bola sepak, badminton jadi coach. Rupa-rupanya kita nak sihat,
Kan, kita nak dapat kesihatan yang baik, kita nak turun berat badan, naik berat badan, semua kena ada coach. Bukan jogging sukan je ada. So, alhamdulillah saya diberi tanggungjawab, saya ambil tanggungjawab ni sepenuh hati saya menjadi sebagai coach I ni. Berilah tepuk sikit. Ingat senang jadi coach ni tau. Banyak cabaran tau. Okey, berumur 29 tahun. Okey, saya dah jadi coach ni dah masuk tahun ke-5. Alhamdulillah. Saya bermula umur dalam 25 gitulah. 25 tahun saya dah mula dah. Kan, belajar dan terus belajar kan. Dekat dalam ni jadilah seorang coach. Okey, dulu saya kerani bengkel. Dan saya ada 3 orang anak. Masya Allah, 1 orang anak nutrisi. Nanti kisahnya lepas ni lah kan. Masya Allah, alhamdulillah. Sangat bersyukur bila diberi tanggungjawab. Kita pun boleh belajar. Tapi saya tak berniat untuk saya nak berkongsi je saya pun dalam belajar lagi walaupun saya dah 4 tahun 5 tahun menjadi coach, tapi kami tetap lagi dalam proses belajar. Okey, inilah aku yang dulu tapi bukan yang sekarang. Masya Allah. Okey, alhamdulillah bersyukur sangat bertemu dengan kelab ni dengan satu jemputan iaitu Coach Ana. Ada kat situ nampak tak? Kan? Ana Rizwan tu coach saya lah. Kan? Dia lah yang jemput saya. Mula-mula bukan dia. Ada orang lain. Kawan saya jemput. Saya tak kenal pun dengan Coach Ana ni. Kan? Tiba-tiba kawan saya jemput, bawa pula ke. Semula suami Coach Ana yang jemput saya. Saya waktu tu saya masukkan kupon dia tu, jemputan tu dalam April. Saya dulu part time dekat kedai makan, saya terbasuh sekali kertas tu saya dapat pergi. Tapi dengan bila kita mencari, saya memang mencari, waktu tu saya ada masalah sembelit, saya ada berat badan, saya makan macam-macam produk. Saya cuba tak makan nasi 6 bulan, saya buat diet Atkins, saya makan telur je, bayangkan. Makan telur, makan lauk. Nasi tak makan 6 bulan. Buat diet yang tak betul kan. Turun berat badan tapi naik balik macam yo-yo. Lepas tu saya memang mencari, alhamdulillah bertemu dengan kelab Coach Ana. Yang bestnya pergi-pergi dia bagi minum-minum. Kan ingatkannya makan roti canai ke kuih-kuih ke. Aduh, pergi-pergi apa kan. Masa tu saya berat 93 kg. Ni masa ni 93 kg kan. Saya waktu tu pergi hanya nak ambil makan resapan pagi je. Rupanya dia bagi air. Dia bagi air. Minum. Kan? Minum. Tiba-tiba terjatuh cinta. Hari pertama, sarapan pagi 1, 2, 3. Memang muka buruk lah. Hari kedua dah makin okey. Apa yang saya dapat? Saya dapat pergi ke toilet. Saya ada masalah sembelit daripada kecil. Mak akan picit air sabun. Tahu tak air sabun? Air sabun tu kan? Daripada saya umur 5 tahun ke 6 tahun, mak saya akan picit air sabun tu. Saya tak boleh buang air besar tanpa bantuan. Sampailah saya remaja, sampailah saya berkahwin. Dan saya bersyukur bila saya pergi kelab, rupanya kelab ni bukan hanya nak turun berat badan, dia bantu kita belajar macam mana nak minum air yang betul. Lepas tu coach siap pantau kita. Hari ni awak minum air banyak mana? Kat mana kita nak dapat macam tu kan? Lepas tu saya rasa macam bestnya kelab ni. Kenapa semua dia nak tanya kan? Dan saya pun teruskan lagi. Sampailah saya dapat turun berat badan 15 kilo. Tapi ingat, jangan ingat kita ni kita ada masa kata ada juga masa kita lalai. Bila kita dah turun berat badan, jangan ingat coach tak naik berat naik berat juga. Tapi bila kita ada ilmu, alhamdulillah kan kita kembali balik ke pakai jalan. Kan kalau nak turun 1 kilo 2 kilo tu pejam mata je gitu. Nak macam tu. So rapat-rapat dengan coach anda dan jangan tinggal kelab kecoh ni, kelab ni. Sebab apa? Dia sangat membantu. Kadang-kadang bila kita dah lalai je ke mana-mana ke laut kan, kita naik ke darat balik. Sebab apa? Ada orang yang akan ingatkan kita. Bersyukur sangat dengan kesihatan sekarang. Saya boleh pergi toilet hari-hari tanpa dah pakai pump tu. Ingat senang ke hari-hari nak kena pakai pump tu. Kalau nak membuang je kena pakai pump tu kan sebab sembelit dan.
saya juga ada bila kita tak boleh membuang hari-hari, saya ada masalah apa? Migraine. Sekejap je MC. Pergi MC sebab apa? Tak boleh nak kerja, sakit kepala. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dah tak ada dah. Masalah sakit kepala yang hari-hari kan, sakit sangat sampai makan Panadol. Saya bersyukur dengan kesihatan saya hari ni, Masya Allah, tabarakallah. Bersyukur sangat ada kelab kan, kelab yang membantu. Dan saya juga ada buka kelab. Kelab sekarang di rumah je. Dulu saya pergi ke Felda ni, nampak ni. Banyak. Saya hampir buka 4 ke 5 kelab. Saya pergi ke sini banyak Felda kan. Saya pergi Felda, saya buka lah kadang-kadang tu. Ada juga orang yang tak kenal berminat kan. Berminat nak buka kelab. So saya akan bantu dia. Ni di Felda Sebetar. Seronok, ada masa nak buat bacaan Yasin. Waktu ni buat bacaan Yasin dengan ni orang semua tak kenal Saya pergi tak kenal. Kak Niza ni bermula di Felda Sebetar ni, Kak Niza. Ni dia, Hasman Niza Osman. Inilah dia. Kan. Dan yang saya suka sangat, saya di reward, saya dapat dinner. Ni dinner kan. Dinner, Masya Allah. Dan juga yang saya paling suka, saya sekarang ni dah boleh ada masa dengan mak mentua saya. Mak mentua saya umur 78 tahun. Tahun ni 79 tahun. Ambil nutrisi juga. Bayangkan, saya bersyukur. Mak saya pun sama. Dulu ada cabaran sakit jantung. Bila makan ubat je, dia mula macam nak pensan. Tapi bila kita ada ilmu pemakanan, kita bantu dia, bagi makanan yang baik kat dia. Masya Allah, hari ni yang saya suka sangat, mak saya dah tak perlu ke hospital. Bulan lepas doktor kata makcik semuanya cantik, pergi klinik biasa je, tak perlu dah pergi hospital. Ni Muhammad Muhammad ni lah anak nutrisi. Saya ambil Herbalife daripada sebelum mengandung Muhammad, dalam pantang hinggalah sekarang. Masya Allah, sangat bersyukur sebab makanan kita sangat mudah kan, dan tak perlu takut. Makanan kita daripada pakar-pakar, daripada saintis, mengandung pun boleh ambil. Tapi adalah bantuan daripada coach kan. InsyaAllah. Sekian dah cerita saya. Nanti standby yang nak kena apa? Nak kena baca, nak kena testimoni anda pula nanti berkongsi lah pula kan. Tadi dah testimoni saya kan. Okay. So, bayangkan hari ni kita nak share pasal apa? Cheat day. Cuba komen sikit. CD, cheat day. Cheat day ni, ya Allah, ramai sangat yang akan suka. Dan ada juga yang cheat day hari-hari. Hari-hari cheat day. Sebab kita tak ada ilmu cheat day. Sebenarnya cheat day ni tak boleh hari-hari. Kan? Dia ada waktu dia kan? Masya Allah. So bayangkan bila kita kena cheat day ni. Bila kita kena cheat day. Tadi 28 orang dah yang join. Masya Allah. Okay, bila kita kena cheat day? Bila kena cheat day? Okay, kita kena cheat day bila? Okay, so saya bacakan sikit ni. Okay, sasaran bukan saja untuk memiliki tubuh yang sihat, tetapi juga mental yang sihat. Okay, jangan kita nak tubuh je sihat, tapi mental kita tak sihat. Kita nak dua-dua. Kan? Tubuh sihat, badan sihat, mental pun sihat. Kan? Fizikal dan mental. Okay. Dengan menerapkan konsep cheat day. Kita terapkan konsep cheat day ni, ia adalah satu strategi untuk membendung nafsu makan. Sekaligus membolehkan program diet anda berterusan tanpa riba. Kena ada juga cheat day. Tapi ada juga orang yang tak nak cheat day sebab dia sayang dengan result dia, ada juga. Tapi sebenarnya bila kita terapkan konsep cheat day ni, satu strategi untuk bendung nafsu makan. Supaya nanti bila tak ada cheat day, dia mulalah melahap kan. Kalau makan tak ingat dah kan. Okey, siapa yang patut cheat day ni? Okey, bagi yang nak menurunkan berat badan atau lemak badan, cheat day ni sangat penting. Very, very important. Thank you Kak Mala, cheat day. Okey, sangat penting kalau kita nak turun berat badan ataupun lemak badan, cheat day ni sangat penting untuk kita. Bukanlah orang kata tak perlu, perlu juga. Saya lah orang paling suka time cheat day sebab saya seorang yang suka makan. Kan? Okey, bagaimana untuk cheat day? Okey, a good cheat day. Cara yang baik untuk cheat day. Okey, sebelum nak cheat day tu, kan? Sebelum nak cheat day tu,
Apa yang perlu kita ambil? Okey, inilah makanan teras. 1, 2, 3 kita panggil. Saya dah masuk tahun ke-5 dah kan. 4 tahun lebih dah. Mengamalkan sarapan pagi yang ni. Okey, yang pertama ni adalah aloe vera. Aloe vera. Okey, bayangkan kalau kita tak tahu macam mana, okey macam ni lah. Macam mana kita nak nampak usus kita? Boleh tak kita nak tengok? Kita nak balance? Tak boleh kan? So beberapa tahun dah kita makan makanan bergoreng, berlemak, kan? Macam-macam berlemak, bergoreng, makanan-makanan yang fast food, yang tak sihat. So macam mana kita nak bersihkan usus kita? Dengan aloe vera. Tapi ingat, bukan sekali minum terus cuci. Kalau anda still ambil juga aloe vera tapi tak buat amalan suku-suku separuh, tak buat amalan healthy, makanan yang healthy, sama je kan, dia akan tetap melekat juga. So sambil kita nak bersihkan usus kita, kita juga kena amalkan pemakanan yang sihat. Ini aloe vera yang saya suka. Aloe vera ni apa yang saya dapat, badan saya tak rasa sangat panas. Kan? Saya rasa orang lain saya rasa juga kepanasan. Contoh kalau hari panas kan, orang tu dia tak tahan, saya rasa saya boleh tahan lagi. Dia hidrasi badan kita. Tu yang saya suka. Lepas tu kalau ada masalah sembelit, aloe vera ni bagilah. Anak saya pun ada juga masalah sembelit tau. Biasa bagi aloe vera, alhamdulillah. So bayangkan aloe vera ni, contohlah kalau kita basuh baju tak payah pakai sabun, puas hati tak? Mesti tak puas hati kan? Tak bersih kan? Kita rasa tak bersih kan? Macam tu juga kita punya usus kita. Kita kena bagi aloe vera. Hari-hari kena bagi kan? Macam basuh lah, membasuh kan? Dia basuh usus kita. So, ni adalah teh. Kalau nak cheating, jangan terus pergi pagi terus makan apa yang kita suka. Kita ambil dulu. Ambil dulu makanan ni. Kan? Teh ni apa dia? Dia nak bagi kita buang toksin, dia nak melancarkan peredaran darah kita, dia bagi kita energi, dan yang bestnya dia bakar lemak seperti 20 minit bersenam. Perasan tak kalau siapa ambil teh mix ni, kita akan berpeluh. Saya nak cerita, nak share, ambil teh mix, pergi sidai baju je lah. Menitik-nitik lah. Masya Allah, belum lagi tambah kita pergi bersenam kan? Wah, luar biasa kan? Semalam kawan Azia ada cerita kan pasal senaman. Cuba sebelum pergi senam tu anda ambil teh ni. Memang power, lencun baju. Tak payah pergi jauh-jauh lah. Buat dalam rumah je. Buka je YouTube, ambil teh mix ni, cuba. Dan jangan lupa lah pula, sebelum selepas senaman tu dia ada kan. Macam semalam kita belajar, sebab tu kena screenshot ataupun tulis. Sebelum ambil apa, selepas apa kan. Dan ini adalah dia awet muda. Sebab tu kalau perasan kat dalam ni coach-coach umur 40 pun macam 20. Maksud tak? 40 tahun kan. Ya Allah, umur muda tengok coach Aida, coach Ana kan. Coach Ju tu, saya tak percaya kalau dia kata umur dia tu. Kan? Masya Allah kan. Bayangkan. Okey. Dan ini adalah makanan yang lengkapkan. Ini makanan yang lengkapkan sarapan pagi kita. Bayangkan kat dalam shake ni, siapa dah shake? Cuba tarik. Shake apa pagi ni? Cookies and cream, coklat, lepas tu apa lagi? Strawberry, vanilla, cappuccino. Siapa suka cappuccino? Satu lagi apa? Cappuccino dan apa lagi yang saya tak suka? Tropika. Anda suka yang mana? Pilih je. Dan yang bestnya setiap sedutan ada 16 vitamin. Mint coklat, ya Allah sedapnya Kak Ida. Tengok Kak Ida ada mint coklat. Semua sedap. Betul Kak Ji, semua sedap. Kalau kita fikir nasihat, semua sedap. Betul tak? Yang penting pagi-pagi dapat sedut shake. Macam saya cakap, saya selalu kata, saya sedih ke, saya kecewa ke, saya gembira ke, inilah sarapan pagi saya. Saya gemuk ke, saya kurus ke, ada masa kalau walaupun kita makan 1, 2, 3 ni, kalau kalori lebih, kita tetap naik berat tau. Saya pun merasa naik berat tu. Sebab dia akan juga, tapi saya tetap ambil sarapan pagi yang ni. Sebab saya tahu apa. Kalau pagi saya ambil kalori rendah. Baru 189 kalori. Lepas tu dia ada apa? Vitamin dan mineral. Kenapa nak pening-pening makan vitamin macam-macam jenis? Dah ada 16 jenis vitamin dan mineral. Yang ni screenshot ni.
Penting ni kalau yang mana-mana yang tak tahu kan. 17 gram protein. Belum lagi tambah dengan protein extra tu. Whey protein tu. Ada 350 kalsium. Ingat bila 30 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, bila kita tak cukup protein, otak muscle kita akan turun. Yang ni kita kena ingat ni, mak-mak kan. Anak-anak kita belajar ambil siapa pagi siang. Ingat bila semua orang akan menua. 30 tahun ke atas, anda akan kehilangan otot. Macam mana? Kenalah ambil protein. Dalam ni dah ada 17 gram protein. Kenapa nak susah? Kan? Ada 350 mg kalsium. Tulang kita perlukan kalsium. Macam kita contohlah kalau kita ada orang tua kan, perasan tak? Dia ada masalah apa, sakit lutut lah, sakit sana, sakit sini, gigi reput lah, kalsium tak cukup. So dalam ni dah ada antioksidan ACE. Ada 3 gram serat. Ya Allah, kat mana nak dapat? Dalam satu gelas ni kita dah ada semua. Bayangkan. Dah ada semua dalam ni. Kita tak perlu dah takut. So, kalau anda nak cheat day, ambil dulu healthy breakfast 1, 2, 3 ni before cheat meal supaya kenyang lebih cepat, kemungkinan melahap dapat dikurangkan. Mungkin bila, tapi betul saya pernah test, saya makan 1, 2, 3 ni, eloteh dan shake, saya konon-kononnya teringin lah nak makan, hari tu saya nak makan lempeng kelapa. Saya nak makan lempeng kelapa. Saya pergi kedai tu, saya dah minum dah ni 1, 2, 3. Teringin lah suami ajak kan. Bukan suami ajak, saya ajak. Jom bang, kita pergi makan lempeng kelapa. Saya dah minum dah ni. Saya sayang sangat perut saya. Saya kalau pagi macam mana pun saya akan ambil 1, 2, 3. Sebab perut kita dalam keadaan yang baik lagi pagi kan. Saya pergi kedai lempeng tu, saya bungkus, saya tak boleh nak makan. Sebab kita dah kita ambil ni, kita rasa kenyang tau. So tak makan lah, tengah hari baru saya makan. Dia jadi macam tu. Masya Allah. Luar biasa kan. Itulah dia 1, 2, 3. Kita punya shake Herbal Nutrition. Saya dah 4 tahun lebih lah. Rasa sangat bersyukur. Tak pernah rasa jemu. Dan ni cuba tengok. Siapa yang memang susah nak kawan nafsu? Ni saya lah ni. Sehingga mungkin terlajak amalkan cheat meal. Bitter lunch. Okey, contohlah kita ni memang jenis susah nak kawal nafsu makan ni kan. Saya ada jenis macam tu Nak makan tu, kalau nak makan tu semua satu hari nak makan sedap. Macam mana kita nak kawal? Kita ambil waktu tengah hari je. Cheat meal. Jangan cheat day. Cheat day tu 1 hari. Kita kawal dengan nafsu kita supaya janganlah kita terlajak. Kita ambil cheat meal. Cheat meal ni pilihlah waktu tengah hari. Pagi kita eloteh shake. Okey. Waktu kita nak cimik, kita boleh pilih apa yang kita suka. Tak kisahlah anda nak makan apa. Kan? Waktu ni nak makan fast food ke, tak kisahlah kan. Sebab kita nak cimik, nak makan pizza ke, nak makan kek ke. Pilih satu masa. Tengah hari. Paling baik, bitter tengah hari. Dan jangan lupa, kalau dah pergi cheat day tu, makan dekat kedai, bawalah elo dengan timit. Kalau ada fiber, tambah fiber. Jangan lupa, minum air sebanyak yang mungkin. Sebab apa? Bila kita makan bergoreng, badan kita akan kering. Sebab tu lemak payah nak turun. So, kena minum air sebanyak mungkin. Jangan, contoh kan kalau kita belajar pasal air, nanti ada belajar pasal topik air. Jangan kita kurangkan lagi. Minum ikut berat badan kita. So nanti tanya coach, macam mana saya nak minum air yang cukup. So kalau dapat minum lebih daripada berat badan tu okey, tapi hari yang cheat meal tu lah. Sebab kita nak cover kan. Sebab air ni dapat membantu kita merasa kenyang. Bila kita minum air, nafsu kita makan taklah kuat sangat. Dan kalau nak tahu, kita ni selalu bagi signal sendiri. Otak kata lapar, kita akan bagi makan. Otak kata lapar, kita akan bagi makan. Sebenarnya otak lapar nak air. Tapi kita selalu lapar, makan. Tapi bila kita amalkan, lapar, minum air. Kalau time makan tu makanlah. Kalau pagi-pagi, tengah hari, petang-petang lah. Tapi yang lain tu kita bagi air kat badan kita. Makanan yang masa cheat day selalunya, kita makan sambil pejam sebelah mata. Macam tu. Mungkinlah ada manis, ada
masin kan. Air membantu mengelakkan water retention. Sebab tu kita kena minum air yang cukup. Bawa ni sebotol Elo dengan Timit ni. Kalau nak pergi cik dia, bawa. Dia sangat membantu dia sangat membantu. Isi dalam air masak. Boleh je. Elo masuk dalam ni. Ikutlah berapa tutup anda nak buat. Unlimited. Makanan kita ni, Elo T-Shake ni, dia tak ada limit Sebab tu kita kata dia bukan ubat. Dia adalah makanan gantian yang melengkapkan tubuh badan manusia. So, ambil unlimited. Siapa minum teh banyak-banyak ni, saya nak kapur satu je. Pertama, anda cepat muda. Kedua, cepat langsing. Tu je. Kalau ambil banyak, dia punya risiko. Okey lagi tak semua ni? Okey, boleh saya teruskan lagi? Alhamdulillah. Jangan ngantuk Kalau ngantuk, pergi ambil teh. Ambil teh, tak apa. Minum je. Teh, Elo T-Shake unlimited. Tak ada masalah. Minum je banyak kali. Risiko dia, makin cantik, makin comel, makin muda, makin kacak. Lepas tu, cepat turun berat badan. Tapi, cepatlah habis teh. Tak apalah kan, risiko dia baik kan. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih yang join setia mendengar kan. Bukan semua orang nak dengar. Semua orang, setengah orang suka dengar lagu, suka dengar radio kan. Ini kita dengar di kelak kecoh. Memang kecoh. Masya Allah. Okey. Jom kita tengok lagi. Kalau nak cik day, tak payahlah masak kat rumah. Elakkan. Kita pergi makan kat luar. Pergi restoran. Pesta. Cik day pergi restoran. Hari tak cik day, makan kat rumah. Makan kat rumah. Buat healthy. Healthy food kan. Selalunya kalau nak tengok dengar cik day ni, orang yang ikut program. Perasan tak? Orang ikut program 10 hari, 21 hari kan. Orang yang ikut program. Sebab tu seronok kalau kita ada program, kita akan tahu cik day kita bila. Tulis dekat tarikh kalau saya. Okay, aku cik day 22 hari bulan. Sebab 1 hingga 20 hari bulan aku program. 21 berapa seronoknya pergi makan kat luar. Kan? Pergi restoran yang kita suka. Waktu tu nikmat dia, tak tahu nikmat makan pisang goreng tu Allah je yang tahu. 20 hari tak makan pisang goreng. Sebab program. Tiba-tiba hari, 21 hari lah kan. Hari ke-22 tu, akak tahu dapat makan pisang goreng. Ya Allah sedapnya. Tu baru nikmat makan. Ni kalau hari-hari kita pergi kedai, kan? Kita pergi kedai, kita beli tengah hari, lepas lunch beli pisang goreng. Tak rasa dah nikmat makan tu. Hari-hari. Tapi bila kita programkan diri kita sendiri, lepas tu kita makan pisang goreng tu waktu cik day, ya Allah sedapnya lah. Macam tu. Baru rasa nikmat makan tu. Macam roti canai kan. Kita program diri kita. Sebulan aku tak nak makan roti canai. Waktu cik day, cubalah anda pergi makan roti canai. Ya Allah. Tak sedap pun jadi sedap. Kalau kita hari-hari makan roti canai, mesti kita, kedai ni tak sedap kedai ni sedap Banyak sangat kita punya ni kan. Tapi bila kita program diri kita, tak nak makan bergoreng, berlemak, cuba try makan hari cik day. Ya Allah, nikmatnya Allah je yang tahu. Baru rasa kenikmatan indahnya makanan. Gitu. Okay, so makan kat luar. Okay, selalunya saya suka masak pada hari biasa sebab portion boleh kontrol. Tapi bila hari cik day, kita tak digalakkan. Cuti masak hari tu. Jom. Hari ni mama nak belanja, pergi makan. Gitu. Mama nak belanja, pergi makan dekat mana? Kedai tiga rasa. Contoh, siakat tiga rasa. Atau hari kita makan celup tepung. Celup udang. Gitu. Tutup dapur. Kan? Okay. Sebab apa? Tapi bila hari cik day, tidak digalakkan masak kat rumah. Selalunya kita akan masak over. Kita masak banyak-banyak. Lepas tu tak habis, kita bawa ke sekarang, petang kan kita makan lagi. Malam kan kita makan lagi. Malam dah. Lepas tu kita bawa ke esok, kita pergi perangai pula makanan tu. Masya Allah. Sebab tu dia tak bagilah. Kat sini dia cerita, dia tak bagi, elakkan kita masak. Ni bukan saya cakap ilmu ni daripada orang yang hebat juga ni. Masya Allah Dan bila makan di luar, kita habis kat situ, tak ada dah. Kan? Sekali je. Saya pun suka cik day kat luar. Saya mungkin tak masak lah kalau hari cik day ni. Tapi ingat bila kita sabar, kita kontrol nafsu kita, kita cuba program diri kita, sebenarnya hari cik day tu hari yang sangat nikmat
makanan yang rasa bila kita makan tu kita bersyukur. Ya Allah, nikmatnya. Kalau hari-hari kita makan sedap, sebenarnya lidah kita dah tak ada nikmat tau. So cuba kita programkan diri kita. Tak kisahlah walaupun dah ideal week, kita cuba program ambil makanan yang sihat kan. Bila hari cheat day tu, ya Allah seronok sangat. Lain lagi, bagi orang yang macam saya. Sebab apa? Saya ni suka makan. Suka sangat makan. Kalau makan tu, tak ingat dunia. Tapi saya suka bila saya kenal dengan Herbalife Nutrition ni, makan tu memanglah ada lagi nafsu nak makan tu, tapi taklah melahap macam dulu. Kan? Taklah macam dulu. Kalau dulu makan tu tak ingat dunia, tak ada erti kenyang. Siapa pernah jadi? Saya ni dulu pernah jadi orang yang tak reti kenyang. Nak makan je. Saya tak sangka bila masuk dalam kelab belajar macam-macam ilmu, ada perasaan kenyang tu. Kalau tak dulu perasaan kenyang tu susah. Ya Allah, ada juga manusia macam ni kan. Saya pun pelik dulu. Tapi saya bersyukur hari ni bila dapat belajar saya tak adalah macam dah tahu dah waktu bila makan, waktu bila tak perlu makan kan. Jadi kita rasa bersyukur dengan ilmu yang kita ada kan. Sangat bersyukur. Dan Masya Allah, bayangkan. Bayangkan, sekejap. Hilang pula. Sorry sekejap Nampak tak saya punya slide? Tak ada kan? Tak nampak kan? Sekejap saya share. Saya nak bagi tahu. Sorry sekejap. Okey, saya nak bagi tahu. Topik cheat day ni kalau nak tahu, kan? Kalau nak tahu, topik cheat day ni sebenarnya sangat membantu kalau kita betul-betul nak dapat result yang baik. Tapi ingat, jangan kita tapi ada juga orang yang tak nak cheat day. Sebab apa? Dia rasa cheat day ni tak perlu. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab dia nak, ada juga saya punya coach dia jenis tak nak cheat day. Sebab apa? Habis dah Sebab apa? Dia kata ada cheat day dia sayang result dia. Tapi kalau boleh tahan, jenis boleh tahan lagi kontrol nafsu, terpulang lah kan. Semua orang dia tak boleh. Kan? Okey. Saya nak bagi tahu setiap produk yang dinyatakan tidak bertujuan untuk menyanas, merawat atau menyembuh sebarang penyakit. Ada soalan tak kat sini? Ada soalan tak? Sebab saya nak teruskan dengan testimoni sesiapa yang nak berkongsi. Cheat day ni simple. Simple je sebenarnya. Dia topik yang mudah. Cuma kita kena tahu waktu bila kita nak cheat day dan cheat meal. Jangan jadi macam saya juga dulu. Hari-hari cheat day. Tu yang sebab berat tak turun-turun. Lepas tu ada masalah sebelik. Sebab hari-hari cheat day. Makan bergoreng air tak cukup. Kan? So bila makan waktu cheat day, cheat meal ni, kita tahu dah hari yang tak perlu cheat meal tak payah. Kan? InsyaAllah. Itu sedikit perkongsian hari ni. Simple je. Cuma kita nak bagi tahu kalau pergi cheat day tu janganlah lupa ambil elote shake pagi-pagi tu. Then ambil cheat day waktu lunch. Tu paling penting. So kalau kat sini ada tak yang nak berkongsi ke? Tak kisah, siapa je boleh berkongsi kat dalam ni supaya menjadi inspirasi kepada orang lain. Dan kalau ada soalan, insyaAllah ada tak? Ada tak kat sini nak berkongsi? Ada tak yang ready? Tak apa, cakap sikit pun tak kisah. Nak berkongsi ke, nak ada soalan ke, nak berkongsi okey. Macam mana bila dah ambil nutrisi ni kan? Apa yang rasa kan? Ada tak kat sini yang nak berkongsi? Ada tak yang ready? Jom kita berkongsi. Ada Alhamdulillah. Boleh Encik Farid, jom. Jom. Assalamualaikum. Encik Farid. Salam. Nanti bagi tahu nama. Nama saya Muhammad Farid daripada Sungai Besar, Selangor. Wah, orang Selangor. Ya. Saya punya coach Rizwan dengan Ana. Wah, coach saya juga. Okey, saya sebenarnya baru lagi ni. Ini hari ke-8 saya mengamalkan nutrisi ni. Tapi alhamdulillah lah dengan keadaan result yang saya dapat ni pun memang menakjubkan lah. Bersyukur alhamdulillah.
dengan turunnya bacaan gula, badan Oh, rasa Encik ringan. Farid. Ya, Encik Farid, umur berapa tadi? Ada beritahu umur tak? saya umur 43. Umur 43 tahun. 43. Oh, bekerja di mana? Saya kerja di Jabatan Perhilitan, Apa daerah Sabak Hilitan? Benang. Saya kerja. Masya Allah, Sabak Benang. Okey. Cik Farid duduk dekat Sabak Benang lah sekarang ni. Sungai Besar. Sungai Besar. Macam mana Ha. boleh bertemu dengan Coach Ana, Coach Wan ni? Macam jemputan ke, kawan ke, siapa ke? Nak tahu je. Melalui sepupu saya yang duduk di Ipoh. Oh. Sebab saya Sekarang sebelum, ni Cik Farid memang melalui kelab kecoh online lah ni. ya betul. Masya Allah, tahniah Cik Farid. Tahniah. Okey, teruskan Cik Okey. Farid. Cabaran kesihatan tadi tu. Nak tahu cabaran kesihatan. Cabarannya memang apa ni, saya amalkan ni pun ini result yang hari yang ke-8 memang menakjubkan lah. Cumanya darah tinggi saya tu dia naik sikit. Dari segi badan saya alhamdulillah amat berbeza daripada sebelum saya mengamalkan, daripada sebelum hari pertama, dan masa hari kedua tu pun dah menunjukkan badan saya ni dah jadi ringan lah, jadi sedap lah. Hari kedua dah rasa ringan. Ya, dah rasa ringan. Hari kedua, 3 sehinggalah ke sekarang hari ni. Perubahan Itu je lah, apa ya. yang nampak sangat tu? Pertama tadi cakap rasa ringan badan. Rasa tak macam segar, dah tak ngantuk. Ya betul, memang dah tak ada rasa tu. Ada? Dia rasa semangat nak pergi kerja. Kalau Masya sebelum ni saya rasa badan sakit-sakit. Sebab Mana lagi, gula tinggi. Darah tinggi pun tinggi kan. Tapi bila saya amalkan pemakanan sihat, makan nutrisi Herbalife ni, memang lain lah. Memang sangat-sangat lain. 8 hari Betul. Cik Farid? Hari ni hari ke-8. Okey. Macam Apa hari last lah, hari last. Ayolah, okey, tak apa. Nanti untuk saya percaya Encik Farid akan teruskan lagi. Encik Farid, Encik Farid sebelum ni sarapan apa? sebelum ni saya sarap hari ni ke ataupun yang sebelum saya amalkan ni? Sebelum sarapan nutrisi ni, sarapan apa? Saya tak sarapan, saya terus minum nutrisi tu je. Saya sarapan Tak, nutrisi. Sebelum amalkan nutrisi ni, Cik Farid sebelum. makan apa sebelum tak kenal ni lah, tak kenal lagi. Sebelum ni saya makan semua yang heavy. Apa Nasi dia tu? lemak, roti canai, macam-macam lah. Kalau sarapan pagi tu memang amat berat lah. Kadang-kadang nasi pun ada. Nasi pagi-pagi sebelum ni lah. Pagi kan nasi. Sebab saya kerja lapangan. Iyalah. Saya kerja lapangan memang memerlukan ni lah. Tapi amat Nak cari berbeza makanan lah. berat, Memang amat berbeza apabila saya amalkan pemakanan yang sihat ni. Memang kita rasa badan lain, rasa nak kata terlalu kenyang pun tidak, terlalu lapar pun tidak. Masya Allah. Alhamdulillah. Nikmat tu Cik Farid. Ya Allah, betul-betul. Itu je lah saya nak. Ya. Cik Farid, saya nak tanya sikit. Nanti Cik Farid teruskan. Okey, waktu Cik Farid makan nasi lemak apa semua tadi tu, waktu tu ada kecil manis lagi ke dengan darah tinggi ke? Ya, ada. Memang ada. Tapi still makan yang macam tu Still saya makan macam tu. Dan saya makan ubat sebelum ni. Yelah. Cuma, berapa lama dah? Apa yang berapa lama tu? Makan ubat dan kena penyakit yang Cik Farid alami sekarang ni. Kalau ubat daripada umur saya 26 lagi, saya dah ada sakit ni. Ya. Lama dah. Memang dah lama. Cuma saya skip makan ubat. Maksudnya setahun saya makan ubat, lepas tu bertahun-tahun saya tak makan ubat. Lepas tu saya jumpa doktor balik. Bila dah sakit tu dah ni, saya jumpa doktor balik, makan balik ubat. Sehinggalah Cik Farid. Tak apa Cik Farid. Okey, lagi Cik Farid nak cakap apa lagi? Okey, silakan. Tak ada apa, itu je. Okey, itu je. Cik Farid. Cik Farid, sebenarnya Cik Farid, ya Allah, sebenarnya Cik Farid tengah mencari kesihatan, betul tak? Ya, betul. Sebab terlewat dah sebenarnya. Tak terlewat Cik Farid. Bila kita sakit, kita akan cari nikmat sihat tu macam mana ya Allah, macam mana tak kira lah sakit apa pun. Tapi sekarang ni Allah dah bagi peluang kat Cik Farid
Ini bukan terlambat ni. Tak apa, masih boleh lagi. Cik Farid jangan risau. Cik Farid teruskan dekat kelab ni, belajar ilmu dekat sini, teruskan makan nutrisi tapi jangan berhenti ubat. Saya ada mak saya sakit jantung, doktor sendiri yang akan kurangkan. Tapi saya percaya dia akan boleh lepaskan ubat tapi dengan nasihat doktor. Ubat kena makan juga, nutrisi pun kena ambil. Ini pengalaman saya punya ni mak. Mak saya dah tak kena pergi hospital dah. 4 tahun saya berulang. Alhamdulillah. Tapi ikutlah ilmu-ilmu yang coach Encik Farid bagi. Ya, betul. Syukur tu Cik Farid. Allah dah bagi ni, Ya. teruskan. Apa saja cabaran, teruskan. Macam mana pagi tetap nutrisi. Saya percaya Encik Farid boleh sihat. Cik Farid, saya nak bagi tahu Cik Farid. Jangan lepaskan peluang ni sebab apa? Abang ipar saya baru-baru ni yang kat Kelantan tu, dia memula kecam manis darah tinggi. Sekarang ni stroke terus. Tak boleh nampak, tak boleh bercakap. Saya rasa terkilan tapi saya dah cuba bantu dia, cuma dia yang tak nak ambil lagi. Sebab tu sekarang ni Cik Farid tak terlambat. Macam abang ipar saya betul lah terlambat. Dia dah tak boleh bercakap, mata dah tak nampak. Dia macam tu jugalah, kecam manis, darah tinggi. Cik Farid tolonglah ambillah peluang ni. Ini satu pengajaran kat saya sini sebab abang ipar saya dah kena dah. Saya pergi melawat dia baru ni. Kesian Cik Farid, tak boleh bercakap macam orang bisu, mata dah tak nampak. Dia stres dengan hidup dia sekarang. Yang tu baru kita kata terlambat. Macam Cik Farid tak terlambat lagi. Cuma Cik Farid tolonglah perjuangkan kesihatan ni. Apa saja cabaran Cik Farid teruskan. Nanti Cik Farid memang akan bertemu dengan cabaran. Tapi tolonglah teruskan. InsyaAllah. Tahniah Cik Farid. Luar biasa. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih testimoni. Saya bersyukur dapat bercakap dengan Cik Farid begini. Saya nak Cik Farid teruskan. Cik Farid tak terlambat. Ni baru bermula ni. Di permulaan ni teruskan. Okay, so saya dah nampak dah. Abang Aziz, Kos Aziz yang luar biasa. Bolehlah Kos Aziz bagi sikit ni. Repak sikit boleh Abang Aziz? Nampak relax tu. Cik Aziz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Weh, semak juga aku lah kamera ni. Okey, terima kasih Aini atas perkongsian yang luar biasa pagi ni. Cik Farid tadi aku dengar popek tadi. Sakit apa Cik Farid tu? Cik manis Saya ada kecil manis, darah tinggi. Macam mana? Dan saya ada dan buah pinggang, kalau ikut yang baru cek ni, buah pinggang sebenarnya tahap 4 lah. Allah Akbar. Tapi okey, ini kita ambil antara perkongsian saya dengan Cik Farid ni, korang ambil sebagai iktibar korang Okey. Tadi Cik Farid kerja mana Cik Farid? Jabatan Perkhidmatan. Saya kerja Jabatan Perkhidmatan. Saya ni ngeri juga dengar Jabatan Perkhidmatan ni sebab ada kawan sekolah saya, dia berhenti sekolah setakat darjah 6 dia tak sekolah member. Mengorak student poli. Student poli kawan duduk kat Politeknik Kuantan. Ngorak student poli. Bila student poli tanya dia, awak kerja mana? Dia cakap kerja JPJ. JPJ tu apa? Jabatan Perkhidmatan Jalan. Kepala otak dia. Jabatan Perkhidmatan Jalan dia faham aku. Ada juga orang macam ni lah dunia ni kata. Sedikit Jabatan Perkhidmatan dia bantai. Okey, Cik Farid, saya bagi tahu gini Okey, ambil semua iktibar daripada pengacara. Umur berapa Cik Farid? Saya 43. Allahu Akbar, saya 48. Okey, Terus. Baik. Bila orang sakit ni, dia akan usaha untuk sihat, betul tak? Orang cakap ubat kampung ke, sana ke, bomo ke, produk ke, semua benda akan telan. Yang lendir, yang pahit, yang masin, yang manis, kita akan telan belaka sebab benda. Sebab kita nak sangat sihat. Kita nak balik macam kita umur 20 tahun dulu, nak macam umur 30 tahun dulu. Tapi daripada perkongsian saya ni, kalau Cik Farid dengar betul-betul, Cik Farid akan dapat balik nilai kesihatan Cik Farid macam umur 20-an, 30-an dulu. Dengar betul-betul perkongsian saya dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah. Sebab kita ni, kadang-kadang kita ni tertipu dengan sistem yang ada. Tu yang kesian tu. Kita tertipu. Maksud saya salah satu contohnya, saya bagi tahu, minta maaf lah kalau ada orang KKM dalam ni pun. Saya bagi tahu, antaranya sakit makan ubat. Betul tak? Sakit makan ubat. Okey. Jadi bila sakit makan ubat ni, kau kena faham satu benda je. Kau ambil kesimpulan yang aku bagi ni. Kalau kau dah mula ada penyakit gaya hidup, kalau kau bergantung pada ubat, something wrong dengan diri kau orang.
Ubat ni tak boleh ada kebangkangan, tak boleh. Ubat ni kita makan sewaktu kita ada sakit, contoh demam, sesama, kena virus, kena benda, kita perlu ambil ubat-ubatan. Bukan kita bergantung pada ubat setiap masa. Macam saya dengar pengasaran Cik Farid tadi, makan ubat sampai saya angkat berhenti sendiri. Okey, Cik Farid kena jaga daripada awal. Sebab saya tengok muka pun dah sembab tu. Bila muka dah sembab ni biasanya ada penyakit buah pinggang kalau muka dah sembab. Okey. Kedua pula dia akan kacau kita punya mata. Bila kencing manis tu dah terlalu tinggi dia akan kacau, dia akan jadi glaukoma. Glaukoma ni kerosakan saraf retina mata, bukan katarak. Katarak kau boleh pergi hospital, kau boleh operate buang macam tu je. Tetapi Cik Farid jangan risau. Pada saya you ada 99% peluang. You ada 99% peluang Cik Farid. Syarat you lah kena ubah. Kami tak boleh buat apa-apa pun. Sebab diri you kami tak boleh buat apa-apa. You kena ubah. Okey, antara perubahannya apa benda yang kena buat? Okey. Hari ni you dengar tentang nutrition. Banyak you dah tahu tentang nutrition. Shake kita ada protein, ada fiber. Cuma saya minta tolong Cik Farid. Okey, tolong lengkapkan you punya suplemen. Hari ni mungkin you tak ambil suplemen. Tolong lengkapkan you punya suplemen. Maksud saya, apa itu suplemen yang you perlu? Badan you perlukan omega 3. Okey, omega 3 fish oil tu you perlukan, tapi you perlukan kuantiti 2 biji satu kali makan. Bermakna satu hari you perlukan 6 biji. Kami ni sebiji je. Kami sebiji pagi, sebiji tengah hari, sebiji malam. Macam Cik Farid ni awak perlukan 6 biji. 2. Lepas tu you perlukan kalsium. Kalsium pagi sebiji, tengah hari sebiji, malam sebiji. Kalsium kita tu harga dia 70 sen je Cik Farid. Bukan mahal pun. 3 biji tu baru RM2 je harga dia. Tapi you dapat complete you punya daripada segi suplemen. Sebab hari ni bila you ambil protein, fiber dengan karbohidrat, ni daripada satu sudut dia panggil makronutrisi. Ini pun boleh memulihkan badan you. Tapi bagi orang yang tak ada cabaran kesihatan, tak ada masalah dia bermula dengan makronutrisi pun, dia dah boleh sihat. Macam Cik Farid ni, you kena buat proses pemulihan daripada awal. Maksud ni daripada hujung kaki sampai ke hujung rambut. You tak ada pilihan. Cik Farid, saya cakap betul. You tak ada pilihan. Saya minta tolong you jangan pergi stage 5. Buah pinggang tu jangan pergi stage 5. Ada buat tapak dah ke? Doktor buat tapak dah? Dah buat tapak ke belum? Belum. Belum Belum. buat tapak, alhamdulillah. Belum. Kalau belum buat tapak tu, belum satu doktor belum bagi you dialisis lagi lah. Okey, cuma saya nak minta dalam ni kita semua ambil iktibar daripada perkongsian Cik Farid ni. Sebab benda kita sama-sama dalam berdoakan Cik Farid sihat, alhamdulillah. Sebab benda, sebab kita tahu bila Cik Farid sihat, sekurang-kurangnya ilmu yang Aini sampaikan ni jadi ilmu manfaat buat dia. Itu yang kami doakan kat sini, itu yang kami pentingkan kat sini. Kalau Cik Farid sihat pun, saya sposin duit pun tak dapat dengan Cik Farid. Saya beritahu ikhlas. Saya beritahu dulu, sposin duit pun saya tak dapat dengan Cik Farid ni. Ya, tapi bukan benda. Bila you sihat tu, saya rasa saya dah orang yang paling bangga. Bila you dah start boleh jogging, you dah start boleh buat aktiviti lasak nanti, you dah jadi normal balik macam umur 30, Allahu Akbar. Masa tu, kami dah orang yang paling gembira melihat perubahan anda. Sebab benda? Sebab perubahan anda akan meyakinkan beratus-ratus orang kat tempat anda tu. Wih, Farid tu aku kenal dulu teruk dah. Wih, sejak dia tukar dengan nutrition Herballife, Masya Allah, tabarakallah. Hari ni sihat walafiat. Kalau tak, persepsi orang berbeza. Orang tengok Herballife macam tengok hantu raya. Sebab mereka tak pernah cuba. Macam Cik Farid dah cuba berapa? Sebulan tadi hari ni? Berapa lama Cik Farid? Ada 8 hari. 8 hari, Coach. 8 hari. 8 hari. Allah. Pertama 8 hari you boleh tengok gula dalam darah you. Tapi saya bagi tahu you Cik Farid bila dalam proses 8 ke 20 hari lagi ada 12 hari you akan lalui proses yang lebih menyakitkan. Ni saya nak bagi tahu dulu. Saya takut you berhenti. Sebab tubuh you dah ada masalah. Okey, bila you lalu dalam 12 hari ni, dalam masa 20 hari ni, you akan lalui satu proses yang menyakitkan. Contoh sendi sakit, jadi demam, jadi badan tak selesa, cirit-berit. Dia akan berlaku kat diri you dalam masa 20 hari ni. Jangan berhenti mengambil nutrition. Teruskan. Lawan segala kesakitan tubuh anda kalau anda nak sihat. Lawan segala kesakitan. Lawan. Okey, kalau kata ada berlaku benda tu, dia panggil PCE, Positive Cleansing Effect. Badan kita akan rasa sakit, ambil air putih yang cukup. Ambil air putih yang cukup untuk buang keracunan dalam badan kita tu. Buang toksin dalam badan kita. Okey. Bila Cik Farid dah bermula dengan nutrition, okey, campur sedikit suplemen. Okey, kita ambil result Cik Farid dalam masa 30 hari. Boleh Cik Farid? 30 hari. 30 hari dari sekarang. Bukan dari hari ke-8 tu. Hari ni kita dah kira kosong-kosong balik.
Kita start kosong-kosong balik. Bermula daripada hari ini, Cik Farid ambil 30 hari daripada sekarang. Bukan apa? Saya yang pertama sekali, saya nak Cik Farid punya kreatinin dalam buah pinggang tu stable. Sekarang ni you punya kreatinin tinggi. Bila kreatinin tinggi, you ada kebocoran buah pinggang. You ada kebocoran dekat buah pinggang tu. Sebab tu doktor kata you ada dah tahap 4. Stage 4 ni, Cik Farid, kalau you ubah, you boleh sihat 100%. You boleh normal balik 100%. Boleh. Syarat tolonglah ubah tabiat pemakanan tu. Tolong ambil meal plan dengan Coach Ana tu. Ikut meal plan tu. Biarlah kita susah hari ni tak apa, Cik Farid. Kita susah pun bukan lama. Susah dengan kami ni tak lama. Susah dengan kami dulu 3 bulan je. Susah dengan kami ni tolak makanan yang kami dah senaraikan. Jangan ambil. Jangan diambil. Jangan diambil makanan yang kami senaraikan. Ambil makanan yang rendah glycemic index. Makan makanan rendah glycemic index tu. Soal sedap, soal tak sedap tu tolak tepi. Sebab kita nak sihat. Lepas Cik Farid normal esok, dah balik kepada tubuh asal dulu, terpulanglah Cik Farid nak makan apa balik. Sebab sekali makan dia tak jadi mudaratnya, tak payah takutlah. Kalau rasa nak makan roti canai, rasa nak makan burger, pergilah makan. Sekali makan tidak memudaratkan. Yang memudaratkan tu yang jadi tabiat korang, yang kontam hari-hari tu. Itu yang masalah yang berlaku hari ni. Sebab mana? Sebab sedap. Bila sedap dia jadi macam dadah. Sebab tu kalau kau tengok hari ni, statistik yang dikeluar oleh pakar-pakar pemakanan, oleh saintis, dia mengatakan benda yang paling ketagih sekali, lebih ketagih daripada dadah adalah gula. Mana ada orang minum teh tak bergula? Gila. Tolak teh kalau kedai tu lupa bancuh gula tu tolak. Tolak. Apa ni tak bergula? Marah orang kedai tu lupa bergula. Sebab apa? Sebab lidah kita diajar macam tu. Hari ni kita ubah tabiat pemakanan kita sebab kita nak restructure tubuh kita. Apa Cik Farid kena buat dulu? Cik Farid pertama sekali kena bina sel badan Cik Farid. Itu yang Cik Farid kena buat dulu. Kena bina sel badan. Coach Aziz, macam mana nak bina sel badan saya? Kena ambil protein yang cukup, fiber yang cukup, karbohidrat kompleks kena ambil. Okey, multivitamin dengan mineral. Kena ambil benda ni. Tak payah lama Cik Farid. 30 hari tak ada kesan Cik Farid boleh berhenti sahaja. Ni jaminan saya. 30 hari tak ada result, Cik Farid boleh berhenti. Saya jamin anda akan dapat satu result yang luar biasa. Sebab Allah cipta tubuh manusia sangat hebat. Kalau anda bagi makanan yang baik kepada tubuh anda akan repair sendiri. Tak payah risau apa cabaran kesihatan kita. Tak payah risau. Yang penting kita ada tekad nak berubah, kita tekad nak sihat. Doa hari-hari. Doa, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku kesihatan yang baik. Mungkin doa Cik Farid itulah Cik Farid ada dalam skrin saya ni. Mana kita tahu. Allah aturkan lorong, boleh jumpa, boleh duduk dalam ni, boleh masuk dalam ni, boleh dengar perkongsian-perkongsian orang yang mana dah kesihatan, cabaran kesihatan teruk. Masya Allah, tabarakallah. Tak dengar cerita Ustaz Soleh tu. Pernah dengar cerita Ustaz Soleh tu? Yang terbaring tu. Tak boleh makan nasi, muntah apa semua. Cik Farid ada dengar. Hari ni Masya Allah, tabarakallah, bawa motor pergi masjid. Sehat walafiat. Sejak dia ubah tabiat makanan. Jadi saya doakan, Ana ada tak lah ni? Ana Rizwan. Ana kalau ada Ana tolong bagi Cik Farid meal plan. Ikut meal plan. Suruh Cik Farid ikut meal plan tu betul-betul. Kedua, Ana tolong bagi Cik Farid kalsium dengan fish oil. Tolong bagi kalsium dengan fish oil untuk Cik Farid bermula dulu. Lepas sebulan nanti, baru saya cerita Cik Farid tentang NW pula. Selepas 30 hari ni. You bermula dengan peringkat-peringkat yang mudah-mudah je. Tak payah nak keluarkan duit yang banyak-banyak lagi. Benda yang sikit-sikit dulu. Cuma ubah tabiat pemakanan. Cik Farid dah jatuh wajib ambil shake 2 kali sehari. Jatuh wajib. Kami ni tak jatuh wajib lagi. Kami jatuh sunat. Nak ambil pagi je tak ambil malam tak apa. Cik Farid ni dah jatuh wajib. Pagi kena ambil, malam kena ambil shake 2 kali untuk 30 hari. Untuk 30 hari pertama. Okey, kalau boleh shake awak tu tukar dengan F1 Sport. Khabar ke Ana Rizwan tu, saya nak F1 Sport kau Aziz. Saya nak Cik Farid sekarang ni kurangkan protein daripada soya dulu. Ambil protein daripada susu dulu. Ambil protein daripada susu sebab you kreatinin tinggi dalam buah pinggang nanti, you ada masalah pula nak proses protein tu. Nanti you confuse pula. Bila you pergi jumpa hospital kata, oh Cik Farid kreatinin tinggi dalam buah pinggang ni. Tak boleh makan protein. Mampu awak balik tak makan protein pula. Sedangkan salah satu komponen untuk menyihatkan tubuh adalah protein. Bila kau tak makan protein, macam mana kau nak sihat? Faham tak? Jadi kau kena faham sekarang ni, protein yang kau tak boleh makan sekarang ni, kalau kreatinin kau tinggi, kau tak boleh makan protein haiwan. Protein tubuhan tak ada masalah. Ni kadang-kadang orang silap faham. Sebut je doktor sebut tak boleh makan protein, semua protein kau tak ambil. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, aku nak bagi tahu korang, doktor yang pesan kat korang, dia pakar perubatan tahu.
Dia bukan pakar pemakanan. Tu aku nak bagi tahu dengan korang. Janganlah bila doktor cakap kau terus beriman terus. Guna akal, kaji selidik. Aku belajar dalam kelas pemakanan, salah satu komponen yang menyihatkan tubuh aku adalah protein. Tapi doktor nasihatkan aku tak boleh ambil protein. Cuba buat question mark sikit, buat tanda tanya dalam otak kita sendiri. Ni aku jelaskan kau. Orang yang dah ada kreatinin dia tahap tinggi, kreatinin dia tinggi, okey, dia tak boleh ambil sumber protein daripada haiwan. Stop. Makan daging, stop. Ambil ayam, stop. Stop. Pasal kau ada cabaran kesihatan. Aku ni tak ada masalah, aku nak benda apa pun. Okey, stop dulu. Sampai pulih Cik Barik. Pulih nanti Cik Barik makanlah protein kambing ke, protein ayam ke, protein daging ke, Cik Barik makanlah apa saja Cik Barik suka. Tapi saya tahu Cik Barik, kalau Cik Barik dah sihat, mampu hang tak makan dah. Dah dapat kesedaran, mampu hang tak makan dah. Ingat balik, ya Allah, ya Tuhan, aku dulu aku punya cabaran kesihatan sangat teruk. Hari ni aku dah sihat, Allah kembali ke kesihatan aku. Kenapa lagi aku nak balik ke tabiat asal? Kenapa aku nak balik lagi? Dah menderita dah. Jadi nak makan tak apa, sekali-sekala is okay. Bawa anak, family pergi KFC, makan sekali-sekala, is okay. Enjoy your food. Pasal tajuk pun Cik Day hari ni. Enjoy makanan korang. Tapi jangan jadikan tabiat. Jangan jadikan tabiat. Sebab kemudaratan daripada pemakanan ni sangat bahaya. Boleh merosakkan institusi keluarga, boleh merosakkan institusi masyarakat, boleh rosak semua sebab makanan ni. Memang sedap masuk mulut kita. Saya ni Cik Barik, ikhlas cakap, gigi tinggal sebelah batang Cik Barik. Sebab kuat makan gula. Ni tak ada ni sembang. Mana ada gigi kat dalam ni. Sebab tu dapat minum syik ni, syukur alhamdulillah, tak payah kunyah. Tak payah kunyah, terlai. Okey. Banyak pula aku merepek pagi ni. Ini bagi sangat kat aku. Padan muka dia. Okey. Tak apa. Itu saja perkongsian dia. Sebab benda? Sebab yalah Cik Barik, kalau Cik Barik sihat Cik Barik, Ana tu orang yang paling gembira, Ana dengan Rizwan tu. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Kami ni dapat ucapkan terima kasih pun dah cukup dah. Dah cukup dah. Cuma Cik Barik duduk kat mana? Saya duduk Sungai Besar, Selangor, Sungai Besar. Oh, Sungai Besar. Kalau kebetulan lalu saya sana, jangan lupalah bawa udang banjir. Kalau kebetulan kami lalu. Boleh, insyaAllah, boleh. Oh, Cik Barik duduk di Sungai Besar. Yeah. Saya ni tiap-tiap bulan ke sana, Cik Barik. Ya, kat mana tu Ko Aziz? Saya ke mana tu? Saya akan pergi Kuala Selangor, lepas tu kami lajaklah Tanjung Karang, pergi ke Sungai Besar, kami pergi jalan lah. Biasanya saya tidur satu hari dekat Sekincan. Saya cari sele-sele dekat Sekincan tu, saya tidur dengan rumah saya sehari kat sana sebab anak kami belajar kat sana. Sebulan sekali memang kami pergi kat sana lah. Okey Cik Barik, saya doakan Cik Barik terima kasih. kesihatan yang baik, masya-Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, syukur, alhamdulillah ditemukan dengan kelak sihat, kelak kecoh sihat online ni. Sebab ramai orang tak tahu apa benda yang kita bawa kecuali orang yang dah dapat result dengan hasil produk kami. Saya ada dalam ni pun Cik Farid kerana result produk saya. Saya pun jenis orang yang menyampah dengan habelah ni. Bila orang cerita saya habelah, suruh beli lah tu. Saya memang jenis skeptikal tentang produk. Saya memang tak suka tentang produk Cik Farid. Rupa-rupanya kalau Allah dah buka hati kita ni, masya-Allah, segalanya jadi mudah. Hari ni tak ada sehari pun kami tak ambil nutrition ni. Mesti kami ambil, walaupun kami travel ke mana-mana pun mesti kami bawa nutrition herbalah ni. Sebab kami tahu makanan yang ada zat sangat penting untuk tubuh badan manusia. Jadi hari ini kami dipertemukan dengan peluang yang sangat luar biasa, peluang kesihatan, peluang bebas masa, peluang dapat hidup enjoy, masya-Allah, tabarakallah. Okey, itu saja perkongsian saya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya. Minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serah balik kepada host kita yang luar biasa Aini. Minta maaf Aini, Abang Aziz terlajak sikit. Kau pandai sangat suruh sharing, ambil. Okey. InsyaAllah, terima kasih Abang Aziz. Kan, terang benderang lagi Ko Haji kalau dia sharing kan. Kita biasa dengar suara dia kat sini. Betul betul Ko Haji cakap tu betul sangat. Ambillah peluang yang kita ada ni. Tapi ingat waktu tu lah dia akan datang cabaran. Saya nak bagi tahu waktu saya dulu tak ada cabaran sakit pun, bayangkan saya pernah diuji, saya tak ada shade. Bukan uji jana, shade tu tak sampai, saya dah order. Saya pergi pinjam kat kawan saya 3 sudu. Punyalah bila kita tahu nutrisi ni penting macam mana. Tapi saya pernah diuji juga time duit tak ada. Pernah pergi pinjam shade kat mak, sanggup. Sebab bila kita tahu pentingnya nutrisi tu. Ini cerita saya lah, orang lain saya tak tahu. Saya pernah sampai pinjam shake tu 3 sudu dekat orang. Sebab pentingnya saya tahu ni. Tapi waktu tu saya tak ada masalah kesihatan tu.
Cuma sembelit je lah waktu, tak adalah kronik-kronik kan. So tolonglah kat sini siapa saja yang ada masalah. Satu lagi memang betul lah, kena sabar lah. Pemakanan tu kena jaga betul-betul. Saya percaya kalau boleh jaga pemakanan, ambil nutrisi, memang saya jamin lah boleh sihat. InsyaAllah kan. Okey, jom sama-sama kita doakan semua dalam ni akan sihat dan terus sebar lagi ilmu dekat sini kan. Jom sebarkan lagi. Bukan apa, saya pun macam tu juga dengan kos lain. Saya nak apa yang saya sharing, apa yang saya bagi ilmu hari ni dapat menjadi bermanfaat kepada orang lain. Tu je. Kami tak dapat apa-apa pun. Macam tadi Abang Haji kata, saya pun tak dapat pun duit daripada Encik Farid. Tapi kita nak ilmu yang bermanfaat itu sampai kepada semua orang lain. InsyaAllah. Saya pun nak minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Kalau saya ada tercakap yang menyinggung perasaan, saya nak minta maaf. Saya adalah insan yang biasa sahaja. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah tu datang daripada saya sendiri. Terima kasih kepada semua. Esok jangan lupa join lagi. Esok kita ada seorang coach yang sangat luar biasa juga. Dengar sendiri cerita dia. Sebab saya pun teruja dengan coach. Ni dia coach Ustaz Soleh. Pembaca hadis kita pagi-pagi ni. Ini pun banyak juga bagi manfaat kepada orang lain. Esok sama-sama kita dengar perkongsian Ustaz Soleh. Ustaz Soleh ada tak? Ada yang tadi? Tengok sekejap. Ustaz Soleh. Ada. Masya Allah, tabarakallah. Okey, esok jangan lupa bersama saya di dalam topik labor di Kelab Kecoh Sihat Online. Okey, jangan lupa jemput kenalan yang lain. Saya nak minta tolong baca doa. Silakan. Okey, jom kita sama-sama tangguhkan dulu Kelab Kecoh Sihat Online kita pada pagi ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati teman kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okey, jumpa hari esok di waktu yang sama. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Sekian saja Kelab Kecoh Sihat Online kita hari ni. Tahniah semua yang join. Anda luar biasa. Jumpa esok. Jangan lupa tekan link tu masuk awal. Sebab esok kita nak dengar lagi bacaan hadis. Kadang-kadang kan bila kita dapat dengar benda-benda macam tu pagi-pagi tu dia macam ting. Kan betul tak? Seawal 8.30 dah tekan dah. Nanti terlepas dengar bacaan hadis. Salam. Kak Asna, terima kasih tau masuk. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Kak Jun. Kak Ji, terima kasih. Encik Farid. Ya Allah, luar biasa Encik Farid ni. Saya nak tengok ni lepas ni perjuangan Encik Farid. Saya percaya. Yang penting sabar. InsyaAllah. Sabar tau Encik Farid. Akan ada cabaran ni. Sabar. InsyaAllah Saya doakan Encik Farid terus nutrisi sampai bila-bila. Tu kelab coach Zakiah, Dr. Zakiah. Hai doktor. Tengok. Orang tengah sedut-sedut lagi ni. Masya Allah. Kak Jun, bye.